Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dengan tidak semena-mena sahabat-sahabat semua. Zuraidah, pengkhianat Parti Keadilan Rakyat yang telah disaman dan diarahkan oleh mahkamah untuk membayar 10 juta. Kini tiba-tiba bersuara, meroyan tidak tentu pasal, seakan-akan ya perbuatan ataupun seakan-akan tindakannya ini menyokong perbuatan fitnah yang dilakukan oleh portal berita ini dan juga seorang individu, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara ini? Mari kita ikuti kenyataan media ini, sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So hari ini Zuraidah berkata tindakan Fahmi katanya persis pemerintahan komunis. Wow, pandai dia bermain komunis, sudah belajar daripada Parti PAS dan Bersatu nampaknya Zuraidah ini, sahabat-sahabat semua. Percaya atau tidak, ya bagi saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh YB Fahmi untuk menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan kepada individu maupun portal-portal berita yang menyebarkan berita palsu, video-video lama yang dikitar semula, sedangkan menteri sudah pun menjawab berkaitan dengan isu itu, tetapi mereka masih melakukannya. Hari ini Timbalan Presiden Muafakat Nasional yang kini bersama dengan PAS, Zuraidah Kamarudin menyifatkan tindakan Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil seperti pemerintahan negara komunis katanya. Susulan arahannya agar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan terhadap seorang pengguna TikTok. Bagi saya, kalau orang itu tidak melakukan kesilapan, takkanlah YB Fahmi ini menggesa pihak ICMC untuk membuat siasatan, kan? Benarkah? Kalau orang itu membuat tuduhan, menyebarkan berita palsu dan fitnah, perkara itu seharusnya diambil tindakan. Tetapi kenapa Zuraidah ini berpikir seperti itu? Malah membuat kenyataan kononnya ini ala-ala pemerintahan negara komunis. Hebat Zuraidah memusingkan fakta ini, sahabat-sahabat semua. Yang mana Zuraidah merujuk kepada pemilik akaun TikTok Janggut Putih yang didakwa memuat naik kandungan berunsur fitnah di platform itu. Kalau bukan fitnah, takkanlah tidak mau diambil tindakan. Rakyat menggesa kerajaan hari ini untuk mengambil tindakan. Rakyat juga mengatakan kerajaan hari ini lambat. Kalau kerajaan mengambil tindakan pula, Zuraidah ini pula katanya inilah pemerintahan ala komunis. Macam-macam, sahabat semua. Jadi mana satu yang harus diambil tindakan oleh pihak kerajaan hari ini? YB Fahmi sudah menggesa untuk diambil tindakan individu-individu yang menyebarkan fitnah. Itu tindakan yang segera, yang harus disokong dan sebagainya. Tetapi Zuraidah ini pula membandingkan tindakan itu dengan pemerintahan komunis yang menurutnya hanya mau cerita baik kerajaan disebarkan dan menutup kritikan berasas dan soal kesusahan rakyat. Tengok, dia cakap kritikan berasas. Apa kritikan berasas? Dia nampak atau tidak yang cuba dilakukan oleh individu ini yang dikenal sebagai Janggut Putih ini, dan juga sebuah portal berita itu yang mengitar semula video lama, sahabat-sahabat semua. Aduh, inilah dia standard pengkhianat yang ada, memusingkan fakta dan sebagainya. Dia menambah, dia bertindak melangkaui tugasnya sebagai menteri dengan terus mengarahkan tindakan diambil sebelum sebarang siasatan dan proses undang-undang dilaksanakan mengikut prosedur yang betul. Memanglah dia menggesa MCMC untuk membuat siasatan. Lepas tu kalau dia pati bersalah baru tangkap, didakwa dan sebagainya. Apa yang bangang ini Zuraidah ni ya. Jadi Zuraidah juga menambah masalah ini dilihat semakin lama semakin membara katanya. Karena kerajaan Madani pada ketika ini dilihat terlalu takut dengan bayang-bayang sendiri dan sering memberi tekanan tidak berasas kepada pengamal media, pengaruh media sosial dan juga netizen katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi semalam YB Fahmi mengarahkan ISKMM mengesan dan mengambil tindakan terhadap pemilik akaun TikTok Janggut Putih yang didakwanya sengaja memuat naik video lama, yaitu pada tahun 2009 untuk menimbulkan kemarahan masyarakat. Video berdurasi 1 menit 49 menit itu memaparkan seorang individu yang mendakwah Kementerian Pendidikan di bawah kerajaan PIS ketika itu memaksa ibu bapa dan pelajar untuk mendaftarkan kredit daripada sebuah bank antarabangsa selain menghamburkan kata-kata kesat. Jadi jelas semua ini adalah video lama dan perkara itu adalah satu fitnah. Jadi takkanlah kita biarkan fitnah itu berleluasa.
takkanlah kita benarkan orang-orang yang cuba menyebarkan berita palsu ini tidak diambil tindakan. Ya, semua kerajaan pun tidak terkecuali Malaysia dan negara-negara lain, kalau ada individu-individu seperti ini, saya percaya mereka pastinya juga akan mengambil tindakan. Dan sementara itu, Zuraida turut mengkritik tindakan SKMM terhadap pengendali akaun media sosial My News Hub. Ini lagi My News Hub ini, ya, menyebarkan berita palsu berkaitan dengan padu. Ya, dan sekarang ini disebabkan apa yang cuba mereka lakukan ini, kononnya padu itu digodam lapar dan sebagainya. Pihak walan-walauntit yang bangang, yang tiada otak, menerima bulat-bulat fitnah berita palsu itu, mereka sekarang ini menyebarkan dakwaan kononnya 3.000 sehari data padu telah diceroboh oleh Israel dan sebagainya. Itu antara message yang sedang tular di media sosial ketika ini, di WhatsApp group dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, perkara ini telah pun dijawab oleh YB Rafizi Ramli pada bulan Februari yang lalu, bahwa yang digodam itu bukannya pada sistem padu yang dibangunkan, yaitu sistem pangkalan data utama padu yang lain, tapi mereka ini punya bangang menerima bulat-bulat kenyataan daripada berita yang disiarkan itu. Dan akhirnya sahabat semua, pengendali berita My Hub News ini telah pun diambil keterangan, disiasat, ya, kerana perbuatan mereka, ya, memainkan semula video lama, sebenarnya video lama, ya. Jadi tindakan telah pun diambil kepada mereka, yaitu pengendali My News Hub dirakam percakapan kerana tularkan video lama. Inilah dia sahabat semua, takkanlah mereka-mereka yang menyebarkan benda-benda yang tidak betul, fitnah, berita palsu ini tidak diambil tindakan. Takkanlah kita bagi gelakan kepada mereka. Adakah bekas pengkhianat PKR ini menyokong tindakan-tindakan untuk menfitnah, menyokong tindakan-tindakan menyebarkan berita palsu dan sebagainya? Adakah itu yang mereka mahu, sahabat-sahabat semua? Saya pun tidak boleh hadam apa yang ada dalam kepala otak mereka. Kononnya, kalau ini perkara kononnya mengkritik kerajaan yang berasas, adakah perkara ini adalah satu yang berasas? Pengendali My News Hub, ya, memusingkan, mengitar semula video lama, bukannya video baru. Dan perkara itu sebenarnya pun tidak benar. Ya, Menteri pun sudah menjawab berkaitan dengan isu itu, tapi seakan disokong oleh Zuraidah Kamarudin, ataupun digelar rakyat di luar sana sebagai mak lampir ini, sahabat-sahabat semua. Apa sudah berlaku, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kenyataan media ini, My News Hub yang telah disiasat ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah merakam percakapan pengendali akaun media sosial My News Hub, ya, berhubung penularan sebuah video lama. Skim menerusi kenyataan memaklumkan rakaman percakapan itu adalah susulan tindakan suspek yang memuat naik dan memainkan sebuah klip video dengan teks yang menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pengguna media sosial. Katanya SKMM memandang serius penularan video berdurasi 1 minit 10 saat dengan tajuknya "Tanya pasal kotas jada kena macam tu di depan KSN" dan sebagainya. Ini dia sahabat semua. Video lama, lepas tu video itu sebenarnya pun bukan benar. Video itu hanya simulasi, contoh apa akan dilakukan tindak balas daripada security sekiranya perkara itu berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah perkara sebegini disokong, ya, disokong oleh geng-geng pembangkang ini seperti Zuraida dan sebagainya. Dan Zuraida juga dalam kenyataannya itu, beliau juga turut mempersoalkan kenapa memanggil Badrul Isam, Cikgu Bat, Salim dan Mapa Gomo untuk diberi keterangan. Jadi kalau mereka ni kita tahulah sebab ketiga-tiga individu ni memang kaki fitnah ataupun ikon kaki fitnah. Cikgu Bat saban hari, setiap hari. Salim sebentar tadi minta bantuan daripada pengurusi Perikatan Nasional, Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, Kota Pembangkang, Faizal, ya, untuk mendapatkan bantuan guaman dan sebagainya. Mereka meroyan. Kalau Papa Gomo ini pula memang sangat terkenal dengan kaki fitnahnya, ya. Pernah kalah 1 juta saman fitnah yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ini sekali lagi beliau menyebarkan berita palsu, kononnya Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, mempunyai penyakit HIV. Itu antara kenyataan-kenyataan jelik,
ya, berita-berita palsu yang tidak berasas dan sebagainya. Adakah ini yang dikatakan oleh Zuraida sebagai berita ataupun kritikan yang berasas daripada kaki-kaki fitnah ini? Mungkin beliau ini sudah begitu terdesak sekali ya untuk mau kelihatan kekal relevan dalam politik ini, sehingga sanggup menyokong ya perbuatan-perbuatan menyebarkan fitnah, membuat tuduhan jelek, menyebarkan berita palsu dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi tindakan yang memalukan ya daripada bekas ya ahli parlimen Ampang ini. Dan sekarang ini ya, bila nak bayar, kita tanya Zuraida ni bila nak bayar 10 juta. Takkan tak mau bayar, sudah kalah samaan. Ya, memang sudah sah jadi pengkhianat, bayarlah 10 juta itu kepada Parti Keadilan Rakyat PKR. Kenapa perlu tunggu lagi? Dan sekarang ini meroyan, tidak tentu pasal pula. Apa sudah jadi, sahabat semua? Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda semua? Adakah Anda seirama dengan saya atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.